Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma himna rushdina wa idna min syari nafsina. Rabbi zidna ilma nafi'an warzuqna fahma. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peluang dan kesempatan untuk kita sama-sama dapat menunaikan solat fardu maghrib berjemaah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelapangan waktu untuk kita sama-sama hadir ke majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan kebaikan, kerahmatan dan keberkatan dalam kehidupan kita insya-Allah. Seperti mana yang selalu saya sebutkan dalam setiap awal kuliah kita, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ada berpesan kepada kita. Kata Nabi, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Taala pilih kepada seseorang manusia untuk diberikan khairan, iaitu kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat, maka tanda yang paling awal kata Nabi, yufaqihu fid din, iaitu Allah Taala akan berikan kefahaman agama kepada manusia tersebut. Jadi salah satu jalan Allah Taala nak berikan kefahaman agama ini, iaitu Allah Taala akan memilih seseorang manusia untuk dapat sentiasa duduk di dalam majlis-majlis ilmu seperti mana ibu-ibu, ayah-ayah lakukan pada malam ini. Mudah-mudahan tuan-tuan, dengan asbab kita hadir ke majlis ilmu pada malam ini, kita sangka baik dengan Allah, yang mana mungkin Allah Ta'ala sedang ataupun telah memilih kita untuk diberikan kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati oleh Allah, pada bulan yang lalu kita dah sentuh dah berkaitan tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada bab awal kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam pada usia Nabi 40 tahun. Kita dah bicara detail lah bagaimana wahyunya diturunkan, kenapa Nabi tiba-tiba duduk di Gua Hira. Sebelum itu Nabi boleh bergaul dengan kaum musyrikin Quraisy yang berada dekat Mekah. Semuanya kita dah sentuh. Apatah lagi permulaan daripada usia Nabi 40 tahun itulah, maka bermulalah perjalanan Nabi dalam hal-hal yang berkaitan dengan perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan kita berharap bila mana kita berbicara berkaitan dengan Nabi, dia menimbulkan rasa kecintaan kita kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana mencintai Nabi merupakan sebahagian daripada keimanan kita kepada Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta an akuna ahabba ilai min walidi wa walidi wan nasi ajma'in. Tak sempurna iman kalian selagi mana kalian tidak mencintai aku, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih daripada cinta kalian kepada anak-anak, kepada ibu bapa dan kepada seluruh manusia. Bermakna mencintai Nabi mesti duduk di tempat yang terutama, yang awal daripada cinta kita kepada anak-anak, cinta kita kepada ibu bapa kita dan cinta kita kepada seluruh manusia. Sebab cinta Nabi bukan cinta pilihan, tapi dia adalah cinta kewajipan yang membawa kepada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak mencintai Nabi bermaksud tidak sempurnalah iman kita. Tak sempurna iman tuan-tuan, bagaimana kita nak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala? Sebab itu wajib kita mengenali Nabi daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan suka saya ingatkan pada tuan-tuan, bila kita dengar cerita berkaitan dengan sirah Nabi, hakikatnya bukan sekadar tahu dan dengar sahaja. Sebenarnya mempelajari sirah Nabi, satu je matlamat yang paling utama, iaitu kita nak mencintai Nabi. Yang kedua, melihat sirah Nabi sebagai cerminan dalam kehidupan kita.
apa yang berlaku kepada Nabi, tuan-tuan, ya Allah Ta'ala takdirkan dalam setiap saat dalam hayat Nabi, semuanya menjadi teladan dan panduan kepada kaum muslimin. Misalnya tuan-tuan, Nabi SAW ada lebih kurang 7 orang anak dia. 6 orang anaknya meninggal dunia masa hayat Nabi SAW masih hidup lagi. Kalau kita ada kematian isteri, contohi Nabi macam mana Nabi mengawal perasaan dia menghadapi kematian isterinya. Kalau kita kematian anak, lihat bagaimana Nabi SAW mengawal keadaannya kematian anak. Bukan seorang, tuan-tuan, tapi 6 orang. 6 orang. Nabi sendiri yang menyambut anaknya dan dia sendiri yang meletakkan anaknya di liang lahat. Sampailah Nabi wafat, seorang saja yang tinggal, iaitu Fatimah. Itu pun 6 bulan selepas Nabi wafat, maka Fatimah pun wafat selepas itu. Okey. Jadi kita boleh bayangkan macam mana yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi kesusahan, kepahihan, sebenarnya itu adalah sebagai panduan dan teladan kepada kita. Kalau kita rasa terbeban dengan ujian Allah, lihat ujian yang ditimpakan kepada Nabi SAW. Mudah-mudahan ujian yang kita lihat pada Nabi itu adalah boleh mampu meringankan kesusahan dan kepahihan, beban yang kita pikul, yang Allah Ta'ala takdirkan dalam kehidupan kita. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, jadi pada malam ini kita akan sentuh insya-Allah pada bab iaitu menyampaikan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Sebelum Nabi SAW dakwah secara terbuka, Allah Ta'ala turunkan wahyu yang kedua daripada surah Al-Mudaththir, yang tuan-tuan pun maklum, yang mana Allah Ta'ala menyebutkan 7 ayat. Setelah 5 ayat daripada surah Al-Alaq, Iqra, turun pada Nabi sebagai satu secara officialnya, rasminya Nabi ni dilantik menjadi Rasul. Maka wahyu yang kedua yang diturunkan kepada Nabi adalah 7 ayat daripada surah Al-Mudaththir. Kata Allah Ta'ala, Ya ayyuhal mudaththir, kum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur, wa la tamnun tastakthir, wa li rabbika fasbir. Ini 7 ayat yang di mata kita nampak ringkas, tetapi tidak bagi Nabi SAW. Sehingga para ulama tafsir mengatakan, tuan-tuan, 7 ayat daripada surah Al-Mudaththir ini bila mana diturunkan kepada Nabi, maka Nabi tidak ada lagi istilah rehat sampailah kepada Nabi wafat. Maknanya daripada tahun yang usia Nabi 40 tahun sampailah Nabi wafat pada usia 63 tahun, 23 tahun itu tanpa rehat lagi bagi Nabi SAW. Setiap waktu Nabi bekerja dan setiap waktu Nabi menyampaikan dakwah tanpa kenal erti susah dan erti lelah. Okey, bila mana turunnya wahyu yang kedua kepada Nabi SAW. Baik, kita tengok sikit-sikit, tuan-tuan, apa yang Allah Ta'ala sampaikan kepada Nabi. Pertama, Allah Ta'ala kata apa? Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangunlah dan berilah peringatan. Kenapa Nabi ni Allah Ta'ala sebutkan sebagai al-mudaththir, iaitu orang yang berselimut? Para ulama tafsir menyebutkan nak menunjukkan kepada Nabi keluar daripada comfort zone dia. Seolah-olahnya, tuan-tuan, selimut ni memberi satu gambaran orang itu duduk dalam kehangatan, kedamaian, keselesaan yang secara inklusif. Maknanya dia sendiri yang rasa keselesaan tu. Maka Allah Ta'ala kata apa? Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang berselimut, kum fa'anzir, bangun dan beri peringatan. Tinggalkan selimut kamu, keluar daripada zon selesa kamu dan pergi memberi ingatan kepada mana-mana manusia yang kamu temui. Dan tanggungjawab kalimah kum fa'anzir, bangun dan beri peringatan, adalah tanggungjawab yang sangat besar bagi Nabi. Kenapa, tuan-tuan? Sebab Nabi punya umat bukan satu kampung, bukan satu daerah ataupun satu negeri, tapi Nabi punya umat iaitu satu dunia, dan daripada zaman Nabi sampailah ke hari kiamat. Maka tanggungjawab fa'anzir, memberi ingatan, adalah kepada seluruh manusia. Tidak ada seorang pun yang terkecuali. Ini adalah tanggungjawab yang sangat besar kepada Nabi SAW. Kemudian kata Allah Ta'ala, wa rabbaka fakabbir, dan kamu sebut tentang Tuhan kamu dan kamu besarkan Tuhan kamu.
Yang dimaksudkan dengan besarkan Tuhan ni tuan-tuan, iaitu Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi supaya bagi tahu kepada seluruh umat manusia supaya mentauhidkan Allah dan membesarkan Allah Ta'ala. Yang ini yang paling sukar, sebab duduk di kawasan Mekah sahaja, mereka yang duduk di situ pun tak membesarkan Allah Ta'ala. Yang mereka besarkan berhalanya, apalagi pembesar Quraisynya, orang-orang sekelilingnya, kabilah-kabilahnya. Yang ini yang perlu diperbetulkan oleh Nabi SAW. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan, wa thiyabaka fatahir wa rujsa fahjur, kata Allah Ta'ala, dan bersihkanlah pakaian kamu dan tinggalkanlah segala kejahatan kamu. Maksudnya Allah Ta'ala suruh Nabi bersihkan zahir dan batin Nabi, untuk pergi keluar berdakwah dan melakukan perjuangan menyampaikan dakwah agama Islam ini. Kata Allah, kamu bersihkan zahir kamu dan kamu bersihkan batin kamu. Wala tamnun tastakthir, dan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kamu jangan cuba untuk klaim apa yang telah kamu usahakan. Maksudnya apa tuan-tuan? Kalau Nabi pergi berjuang, dan jangan ada ungkit-ungkit selepas itu. Seolah-olahnya Allah Ta'ala pesan kepada Nabi, kamu korbanlah apa yang kamu boleh korbankan dan kamu terus lupakan apa yang telah kamu korbankan. Sebab ini adalah tanggungjawab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ingatan yang Allah Ta'ala sampaikan kepada Nabi. Kemudian wa li rabbika fasbir, kata Allah Ta'ala, dan kamu demi Tuhan kamu, untuk menjalankan perintah Tuhan kamu, maka fasbir, bersabarlah dengan tentangan-tentangan musuh kamu. Musuh Nabi ni tuan-tuan, dia mula-mula peringkat membantah, kemudian peringkat mengejek, dan yang ketiga ni tahap yang paling kritikal, iaitu tahap membunuh. Yang ini tahap yang Allah Ta'ala pesan, fasbir, kamu sabar, jalankan tanggungjawab Tuhan kamu dan bersabarlah dengan segala kemungkinan daripada musuh-musuh kamu. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, wahyu yang kedua memberi maksud yang mendalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia memberi ingatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, jadi tuan-tuan, pada peringkat awal zaman Mekah, iaitu Nabi SAW duduk di Mekah 13 tahun selepas kenabian Nabi, manakala Nabi duduk di Madinah lebih kurang 10 tahun. 13 tahun Nabi duduk kat Mekah, tuan-tuan, dia ada 3 tahap. Ni secara formula lah, tuan-tuan ingat, supaya kita boleh mudah nak recall lepas ni. Ada 3 tahap zaman Mekah Nabi, 13 tahun, ada 3 tahap. Tahap yang pertama, umur Nabi 40 tahun, 41 tahun, 42 tahun. Ini disebut sebagai dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ini tuan-tuan semua maklum. Nabi dakwah secara sembunyi-sembunyi. Tahap yang kedua, daripada usia Nabi 43 tahun sampailah usia Nabi 50 tahun. Ada 7 tahun dekat situ. Itu dakwah secara terbuka ataupun terang-terangan. 7 tahun. Di situlah tuan-tuan dengar cerita Nabi dimusuhi, Nabi diherdik, Nabi, sahabat-sahabat Nabi ada yang dibunuh, ada yang diseksa. Itu tempoh 7 tahun itu. Manakala baki lagi 3 tahun, daripada usia Nabi 51 sampai 53, itu namanya dakwah. Tahap ketiga, dakwah di luar kota Mekah, dan Nabi SAW menyebarkan dakwah Islam daripada luar kota Mekah. Yang ini Nabi melakukan dakwah sebelum hijrah dengan cara jemaah haji datang ke kota Mekah, dan Nabi akan masuk ke satu kemah di Mina untuk menyampaikan dakwah Nabi SAW. Ini berlaku selama 3 tahun. Maka bermulalah daripada situ Islam mula tersebar di luar kota Mekah, dan orang yang mula-mula menerima dakwah Nabi iaitu daripada golongan Aus dengan Khazraj yang datang daripada Yathrib. Yang ini kita boleh nampak perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti tahap yang berikutnya iaitu zaman Madinah, dia berubah dah. Dia ada tahap-tahap yang baru. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, masa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah pada dakwah secara sembunyi-sembunyi ini, kebanyakan ayat-ayat wahyu yang diturunkan kepada Allah kepada Nabi, kebanyakan ayat yang pendek-pendek. Ini tuan-tuan boleh tengok di juzuk
yang ke-30 yang selalu kita sentuh dalam tafsir kita, tafsir juzuk 30 itu. Ayat yang pendek-pendek ni Allah Ta'ala sampaikan kepada sahabat-sahabat Nabi, seolah-olahnya, kata para ulama sirah, dia seolah-olahnya satu ingatan daripada Allah secara berbisik-bisik, sebab dia dakwah secara sembunyi. Okey, dia dakwah secara sembunyi, maka penyampaian wahyu ketika itu pun dalam keadaan yang pendek-pendek, ringkas-ringkas, sebagai satu ingatan kepada sahabat-sahabat Nabi yang memula memeluk Islam. Baik. Dan pada zaman dakwah sembunyi-sembunyi, tuan-tuan, maka yang memeluk Islam ni, kata para ulama, antaranya Ibn Ishaq ni antara orang yang awal menulis sirah, dan juga Ibn Hisham, dia mengatakan lebih kurang as-sabiqunal awwalun, golongan yang terawal memeluk Islam ini ada lebih kurang 40 orang lebih. Okey, ini golongan awal yang memeluk Islam, 40 orang lebih. Dan yang masuk Islam ni pula, tuan-tuan, bukan semuanya dalam kalangan hamba. Kalau tuan-tuan baca, orientalis selalu menyebutkan 40 golongan as-sabiqun al-awwalun, iaitu sahabat Nabi yang paling awal memeluk Islam, kebanyakan mengatakan itu daripada golongan hamba. Yang ini, pandangan ini ditolak oleh Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti dalam kitab Fiqhus Sirah dia. Dia kata apa? Golongan 40 awal yang memeluk Islam ini tak semuanya hamba, ada juga daripada pembesar-pembesar juga. Bahkan orang-orang kaya Mekah pun ramai yang masuk Islam. Sebab apa? Orientalis mengatakan orang yang awal masuk Islam daripada kalangan hamba ni, asalnya mereka tak ikhlas masuk Islam. Mereka masuk Islam kerana nak dapat backup, perlindungan daripada Nabi SAW. Sebab zaman itu tidak ada orang yang nak membantu orang miskin. Jadi orang miskin yang masuk Islam masa itu semuanya tidak ikhlas kerana Allah Ta'ala. Okey, dia memburuk-burukkan dakwah Nabi, seolah-olahnya dakwah Nabi ni tidak menampakkan kesempurnaannya. Masuk Islam kerana dia gunakan kempen ini untuk rakyat, ini untuk rakyat, seolah-olah macam itu bahasa dia. Okey, dan dakwah ini ditolak. Kita tak menerimanya. Sebab yang masuk pada zaman awal, tuan-tuan, Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam, Abdul Rahman bin Auf masuk Islam, Osman bin Affan masuk Islam. Banyak sahabat-sahabat yang besar-besar, tuan-tuan, masuk Islam masa itu. Okey, yang kaya raya, yang hebat, yang jutawan zaman Mekah, kebanyakan masuk Islam. Adakah mereka nak mendapat perlindungan Nabi juga? Tak. Mereka masuk Islam kerana melihat kesempurnaan yang ada pada dakwah Nabi SAW. Sebab itu mereka memeluk Islam. Jadi pandangan yang mengatakan ini adalah sebagai satu sebab mereka masuk Islam bukan kerana Allah, adalah sebab yang tak boleh diterima oleh akal kita. Sebab itu kita perlu tahu supaya kita tak mudah percaya dengan anasir-anasir daripada orang orientalis. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Jadi Nabi SAW, bila mana Nabi SAW mulakan dakwah secara sembunyi-sembunyi, maka orang yang paling dekat dengan Nabi dakwah adalah daripada keluarga Nabi, isteri Nabi, hamba Nabi, kemudian saudara Nabi. Ini yang terdekat. Dan salah seorangnya adalah sahabat Nabi, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq pula sampaikan dakwah kepada sahabat rapat dia. Yang ini teman-teman dia datang daripada kalangan orang pedagang-pedagang Mekah. Di situlah ada Abdul Rahman bin Auf, di situ ada Osman bin Affan yang kaya-kaya, tuan-tuan. Dan mereka memeluk Islam pada zaman itu. Okey, jadi berkembang hampir kepada 40 orang. Dan pada dakwah secara sembunyi-sembunyi ini, mungkin kita ingat mereka hanya menyampaikan dakwah. Tidak. Tapi mereka dah mula melakukan ibadah. Utamanya iaitu melakukan perintah solat. Okey, kebanyakan kita tak maklum. Mereka ingat dakwah perintah solat turun kepada Nabi setelah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Betul, itu satu perkara. Tapi sebelum itu dah ada perintah solat. Tapi hanya 2 waktu dalam tempoh 1 hari. Pertama iaitu dilakukan sebelum terbit fajar, iaitu masa waktu subuh. Satu lagi iaitu dilakukan pada waktu petang. Yang ini Allah Ta'ala sendiri sebutkan dalam firman-Nya dalam surah Al-Ghafir, kata Allah, wasabbih bihamdi rabbika bil ashyi wal ibkar. Kata Allah Ta'ala, bertasbihlah dan membesarkanlah Tuhan kamu, pujilah Tuhan kamu pada waktu pagi dan waktu petang. Ini adalah syariat awal yang diajarkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi SAW, iaitu menunaikan ibadah solat sehari 2 waktu saja, 2 solat fardu, iaitu pada waktu pagi, subuh, dan pada waktu petang. Ada yang kata asar, ada yang kata waktu maghrib. Okey, yang ini 2 solat yang didirikan oleh Nabi SAW. Dan tuan-tuan, Ibn Hajar mengatakan mereka yang melakukan ini
adalah dua. Yang ini tidak ada perselisihan. Okey. Kita maklum yang Nabi sampai Isra Mi'raj ada 5 waktu solat fardu. Tapi sebelum itu mereka dirikan 2 solat fardu. Ibn Hajar pun mengatakan kalau mereka nak menunaikan solat, maka mereka akan tunaikan solat di kawasan yang di balik Gunung Ganang, tuan-tuan, di balik Bukit Bukau yang besar-besar dekat Mekah itu. Mereka duduk dalam keadaan menyorok dan mereka mendirikan solat secara bersama-sama. Ini yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Antara dalil yang lain pula, iaitu cerita tentang Nabi menunaikan solat ini diketahui oleh pakcik Nabi yang bernama Abu Talib. Pakcik Nabi yang melindungi Nabi pun tahu, dan dia kata pada Nabi SAW supaya bersabar dan bertabah untuk terus mendirikan solat. Tak apa, dirikan solat, tapi kamu kena sabar dan tabah sebab tidak dapat lakukan secara terbuka. Ini antara kisah-kisah awal zaman dakwah sembunyi Nabi SAW. Cerita ni, tuan-tuan, orang Quraisy tahu ke tidak? Tahu. Orang Quraisy memang tahu tentang dakwah Nabi, tapi mereka tak ambil, istilah orang sekarang, orang muda kata apa? Tak ambil pot, tuan-tuan. Tak ambil peduli pun. Sebab bagi mereka apa yang dilakukan oleh Nabi ni sama macam ada orang yang lain yang buat macam Nabi. Antara yang disebutkan dalam riwayat sirah, dia kata apa? Ada seorang lelaki bernama Umayyah bin Abi Sul. Ada juga yang bernama Qis bin Sa'adah. Ada juga bernama Amr bin Nufail. Ini antara orang yang melakukan benda yang sama macam Nabi, iaitu mereka cerita tentang bab-bab ketuhanan. Okey, jadi Nabi, orang Quraisy menganggap apa yang dilakukan oleh Nabi ni, oh ni sama je lah macam orang-orang sebelum-sebelum ni. Dia hanya suka cerita-cerita bab ketuhanan sahaja. Dia tak memberi ancaman pada ekonomi dan tak memberi ancaman kepada status kedudukan pembesar-pembesar Quraisy yang menyembah berhala. Sebab itu mereka tak peduli langsung dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tapi tuan-tuan, orang Quraisy tetap berwaspada dengan apa yang Nabi SAW lakukan. Okey. Sebab apa? Sebab orang Quraisy ni dia tolak dakwah Nabi ni bukan sebab tak percaya Nabi, percaya sungguh. Nabi ni dah digelar Al-Amin dah, percaya dah. Tapi dia tolak ada 2 sebab. Pertama, kerana ego. Kedua, dia akan memberi ancaman kepada jawatan mereka. Ego ni, tuan-tuan, dalam erti kata yang lain, orang Arab Quraisy ni tahu sungguh cerita tentang syariat, cerita tentang dakwah. Kenapa? Saya ulang lagi sekali. Sebab mereka ni beragama dengan agama Hanifah, agama Nabi Ibrahim AS. Sebelum Nabi sampai jadi Rasul, tuan-tuan, mereka dah buat dah ibadah umrah, ibadah haji. Macam mana mereka buat? Berdasarkan kepada syariat Nabi Ibrahim AS. Tapi kenapa tolak dakwah Nabi? Ego. Sebab yang sampaikan ni anak saudara dia, yang sampaikan ni orang yang bagi dia ni tak ada apa-apa lah, biarkan dia. Ini cerita-cerita yang biasa-biasa yang selalu berlaku. Okey. Yang kedua yang paling besar kenapa mereka tak menerima, sebab dia akan menolak jawatan. Sebab bila Nabi yang menyampaikan dakwah, kita terima dakwah Nabi, sudah tentu Nabi yang akan diangkat menjadi pemimpin Quraisy. Maka ambillah jawatan-jawatan dia. Riba tak dapat dilakukan, pembohongan tak boleh dilakukan, nak jual khamar tak boleh, nak jual patung dah tak boleh. Bisnes jadi terancam. Sebab itu mereka menolak dakwah Nabi SAW. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Jadi 3 tahun yang awal ini, itulah perjalanan secara ringkas dakwah Nabi SAW. Syariat salat dah didirikan 2 waktu, kemudian dakwah Nabi ni tak dihalang. Cuma mereka lakukan secara sembunyi-sembunyi di atas pemantauan orang Quraisy. Yang menjadi ceritanya lagi seronok, iaitu masuknya bab yang kedua, tahap kedua, bila mana Nabi mulakan dakwah secara terbuka. Yang ini, tuan-tuan, Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Asy-Syu'ara. Allah Ta'ala turunkan satu ayat, wa anzir ashiratakal aqrabin, kata Allah Ta'ala, maka berilah peringatan kepada kaum kerabat kamu yang terdekat. Cerita surah Asy-Syu'ara ni, tuan-tuan, wahyu yang Allah Ta'ala turunkan ayat 214 dalam surah Asy-Syu'ara, sampaikan ingatan kepada kaum kerabat kamu yang terdekat ini. Kita nampak itulah wahyu yang turun pada Nabi sebagai perintah dakwah secara terbuka. Hakikatnya tidak, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baca dalam surah Asy-Syu'ara, antara dia punya big picture surah tu, Allah Ta'ala bicara berkaitan tentang daripada mula-mula pelantikan Nabi Musa menjadi Rasul, sampailah Nabi Musa ni menang lawan dengan Fir'aun.
Seolah-olahnya cerita yang sangat panjang dalam surah Asy-Syu'ara tu, Allah Ta'ala nak jadikan ini adalah model kepada Nabi SAW. Ini yang kamu bakal hadapi selepas ini. Kamu sampaikan dakwah, kamu akan menghadapi ancaman, kamu akan menghadapi ejekan, kecaman, bahkan sampai ke tahap nak membunuh kamu. Ini Allah Ta'ala detailkan. Tapi Allah Ta'ala tak cerita secara langsung. Allah Ta'ala beri gambaran daripada kisah Nabi Musa AS dalam surah Asy-Syu'ara. Di celah-celah cerita tentang Nabi Musa, Allah Ta'ala ingatkan kepada Nabi dan perintah kepada Nabi, wa anzir ashiratakal aqrabin, beri ingatan kepada keluarga kamu yang terdekat, ataupun sampaikan dakwah mula secara terbuka. Okey, jadi Nabi dah dapat gambaran awal. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Bila Nabi SAW dapat dakwah secara terbuka, perintahnya, maka ini cerita yang tuan-tuan maklum. Nabi SAW naik ke atas Bukit Safa, tempat kita melaksanakan ibadah sa'i itu. Maka Nabi pun kumpul semua kabilah-kabilah Quraisy yang ada dekat Mekah. Nabi kumpulkan dan Nabi sampaikan dakwah dia. Pertama Nabi kata apa? Kalau saya kata di balik bukit ini ada tentera-tentera musuh yang nak serang Mekah, kamu percaya ke tidak? Satu kota Mekah kata, kami percaya. Okey, sedangkan kalau tuan-tuan duduk di Bukit Safa, tempat tuan-tuan mula ibadah sa'i tu, bukit tu besar ke kecil tuan-tuan? Kecil sahaja, bukanlah sebesar alam ni, kecil sahaja. Besar lagi kita punya Shilin Bumbung ni. Kecil saja. Kalau dia menjengah, tengok nampak tentera-tentera kalau ada. Tapi kerana Nabi ni betul-betul dipercayai, Nabi cakap macam tu, dia kata kami percaya semua apa yang Muhammad kata. Jadi Nabi bila dah yakin apa yang dia nak sampaikan, Nabi pun kata, kalau aku mengatakan aku adalah Rasul yang memberi ingatan tentang hari akhirat, kamu percaya ataupun tidak? Maka keluarlah pakcik Nabi, iaitu Abu Lahab. Kata dia, tabbatlak Muhammad, kamu memang celaka, kumpulkan kami di sini hanya nak sampaikan berita ni sahaja ke? Kenapa dia cakap macam tu tuan-tuan? 3 tahun dakwah sembunyi, mereka dah tahu dah. Tiba-tiba Nabi SAW kumpulkan kaum Mekah ini duduk di situ, dan Nabi mula dakwah secara terbuka, dan itu yang membuatkan kemarahan daripada Abu Lahab. Otomatik tuan-tuan, pada waktu itu juga Allah Ta'ala turunkan wahyu direct kepada Nabi SAW daripada surah Al-Lahab ataupun surah Tabbat Yada Abi Lahabin wa Tab. Surah ni ada 2 nama. Satu namanya Al-Masad, satu lagi namanya surah Al-Lahab. Okey, ada 2 nama. Ini tuan-tuan bacalah surah ni. Surah ni diturunkan live pada Bukit Safa. Jadi kalau tuan-tuan buat ibadah sa'i, kalau tuan-tuan nak datangkan perasaan ataupun roh penghayatan sirah ni di Bukit Safa, tuan-tuan, ada beberapa cerita yang berlaku. Pertama, di situlah Abu Lahab hina Nabi masa Nabi nak dakwah secara terbuka, dan di situlah Allah Ta'ala turunkan surah Al-Lahab live pada waktu itu juga. Okay, Allah Ta'ala kata tabbat yada sampailah akhir ayat. Itu live. Kedua, di bukit tu tuan-tuan, masa Nabi SAW nak masuk kota Mekah, pada peristiwa pembukaan kota Mekah, Nabi berkumpul dengan para sahabat Nabi daripada Madinah. Nabi duduk di Bukit Safa. Jadi kalau tuan-tuan duduk di Bukit Safa tu, tuan-tuan cuba bayangkan tentera-tentera Nabi bila mereka nak tawan kota Mekah, mereka duduk di situ sebagai satu, kita istilah apa dia, macam apa kata, bila Nabi pacakkan bendera tu, ni kawasan ni kita dah menang, ini kawasan yang kita dah dapat ni. Itu kat situlah Bukit Safa yang Nabi buat. Ketiga tuan-tuan, di bukit itulah yang mana orang Quraisy dia pernah cabar kepada Nabi SAW. Kata mereka, wahai Muhammad, kalau Bukit Safa ni kamu tukar jadi emas, kami akan memeluk Islam. Okay, ini ucapan orang Quraisy. Kalau bukit ni kami tukar jadi emas, kami akan masuk Islam. Nabi SAW tuan-tuan doa kepada Allah. Allah Ta'ala hantar Jibril kepada Nabi, dan Allah Ta'ala kata dia mustajabkan doa itu, tapi dia bagi 2 pilihan. Pertama, Bukit Safa boleh berubah jadi bukit emas, tapi syaratnya semua Quraisy mesti masuk Islam. Kalau tak masuk Islam, semuanya akan diazab. Pilihan kedua, Bukit Safa tak berubah menjadi emas, tapi Allah Ta'ala buka pintu pengampunan sampai hari kiamat. Nabi pilih pilihan yang kedua. Di Bukit Safa tu tuan-tuan, di belakang tu yang tuan-tuan tengok istana Raja Saudi tu, di situ namanya Jabal Abi Qubais. Yang tuan-tuan nampak tu jabal yang telah ditarah. Hakikatnya Jabal Abi Qubais ni dia bersambung dengan
kawasan Masjidil Haram tu, dia bersambung. Di atas bukit tu yang tuan-tuan nampak tu, dekat tempat istana tu lah tempat peristiwa Nabi tunjukkan mukjizat Nabi belah bulan. Bulan tu yang Nabi belah tu, satu duduk di sebelah kanan, satu lagi duduk sebelah kiri, disaksikan oleh orang musyrikin Quraisy. Dia berlaku dekat Jabal Abi Qubais. Jadi kalau tuan-tuan buat ibadah haji, ibadah umrah, bukan sekadar kita nak buat ibadah, bukan sekadar buat haji umrah, tapi tuan-tuan boleh nampak penghayatan dekat mana lokasi-lokasi yang tempat yang selalu kita dengar kisah-kisah mukjizat Nabi SAW. Dan di Bukit Safa tu tuan-tuan, ada satu hadis yang lain pula, bila mana Nabi SAW menyebutkan di Bukit Safa inilah akan keluar satu makhluk yang menjadi tanda hari kiamat. Dalam ertinya tuan-tuan, Bukit Safa yang tempat kita buat ibadah sa'i tu, dia akan kekal sampai hari kiamat. Sebab daripada bukit tu, kata Nabi, akan keluar satu makhluk namanya dabbah, haiwan yang melata tu. Yang melata tu salah satu tanda akhir zaman, hari kiamat. Haiwan tu akan keluar, kata para ulama hadis, ada banyak. Pertama, dia akan keluar daripada Kaabah, tak silap, daripada pintu daripada Hajarul Aswad. Kedua, dia akan keluar daripada Bukit Safa. Yang ketiga, pandangan ketiga dia akan keluar daripada Masjidil Haram. Okey. Yang ini yang disebutkanlah dalam hadis-hadis Nabi SAW. Ini berkaitan tentang Bukit Safa. Jadi Allah Ta'ala turunkan live surah Tabbat yada abi lahabin wa tab. Kita dah sentuh tuan-tuan tafsir surah Al-Lahab kita. Allah Ta'ala kata apa? Tabbat yada, celakalah yada abi lahab, tangan Abu Lahab. Sebab masa dia cakap pada Nabi macam tu, dalam keadaan tangan dia macam ni. Tangan yang buat macam tu pada Nabi, Allah Ta'ala kata tabbat, itu tangan yang celaka. Wa tab, dan Abu Lahab tu Allah Ta'ala celakakan. Okey. Pandangan yang kedua, tabat yada. Yada tu merujuk kepada apa? Segala usaha Abu Lahab daripada tangan dia nak hancurkan Nabi, nak hancurkan Islam, semuanya Allah Ta'ala binasakan siap-siap. Maknanya dia akan gagal. Dia buatlah apa-apa saja, Allah Ta'ala akan gagalkan. Ayat kedua, Allah Ta'ala kata apa? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Harta Abu Lahab dan zuriat Abu Lahab semuanya tidak akan menjadi manfaat kepada Abu Lahab di hari akhirat. Kenapa tuan-tuan? Ini saya pernah sentuh pada tuan-tuan dah sebut dah. Iaitu Abu Lahab ni, walaupun dia menolak dakwah Nabi secara terbuka, tapi hakikatnya tuan-tuan, di dalam hati dia ada satu perasaan yang mana dia kata, kalau betul lah yang Muhammad cakap yang benda yang benar, saya akan tebus salah saya depan Tuhan Muhammad dengan harta saya dan zuriat saya. Dia sendiri kata, kalau apa yang dikatakan oleh Muhammad itu betul, saya sendiri akan tebus dosa saya ni depan Tuhan Muhammad dengan harta dan zuriat saya. Maka Allah Ta'ala kata, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Harta dia, zuriat dia, semua tak akan menjadi manfaat kepada Abu Lahab. Sayasla naran dhata lahab. Dan Abu Lahab tu pun Allah Ta'ala kata, sayasla, dia akan dipanggang di atas naran talahab. Naran talahab, iaitu di atas api neraka yang menyala-nyala. Bila Allah Ta'ala gunakan kalimah future tense, sayasla, iaitu dia akan dipanggang, artinya Allah Ta'ala dah memberi satu confirmation Abu Lahab adalah ahli neraka. Sedangkan ayat itu diturunkan ketika Abu Lahab masih hidup. Saya pernah sebut pada tuan-tuan, ayat ini menunjukkan mukjizat daripada Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Sebab kalau ayat ini dah turunkan kepada Abu Lahab, ketika itu Abu Lahab masih hidup tuan-tuan, cara yang paling mudah Abu Lahab nak hancurkan Nabi tuan-tuan, bukan bunuh Nabi, bukan nak marah-marah maki hamu Nabi, tidak. Cara yang paling bijak iaitu dia memeluk Islam. Sekalipun menjadi munafik pun tak apa, dia akan hancurkan Islam. Tapi tak berlaku kepada Abu Lahab. Itu membuktikan inilah mukjizat Al-Quran. Sebab Allah Ta'ala dah beri jaminan dia ni ahli neraka. Kalau dia masuk Islam, automatik Al-Quran akan timbul keraguan. Tadi kata dia ni ahli neraka dan surah Al-Masad, tiba-tiba jadi sahabat Nabi. Bila jadi sahabat Nabi tuan-tuan, takkanlah dia masuk neraka. Faham tak saya? Jadi di situlah Allah Ta'ala tunjukkan mukjizat Al-Quran. Dan Abu Lahab pun, dia pun tak terfikir langsung. Nak jadi munafik pun tak terfikir. Sedangkan kalau dia jadi munafik, habis. Quran akan ditolak. Sebab adanya keraguan. Okay, tapi tak berlaku. Ini Allah Ta'ala tunjukkan. Abu Lahab, sayasla naran dhata lahab. Dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Dan api itu Allah Ta'ala sebutkan dengan gunakan nama dia.
naran dzata lahab, api yang menyala-nyala. Lahab, saya pernah sebut pada tuan-tuan, dalam bahasa Arab, lahab bermaksud cahaya, nur pun bermaksud cahaya, cuma penggunaan dia berbeza. Abu Lahab namanya sebenarnya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, tapi dikenali sebagai Abu Lahab. Kenapa tuan-tuan? Sebab Abu Lahab dia memiliki satu keistimewaan. Dia memiliki pakej lelaki yang paling sempurna di kota Mekah. Pertama, dia memiliki rupa paras yang sangat tampan dan sangat menawan. Disebab itu dia digelar Abu Lahab. Satu riwayat kata tuan-tuan, kalau dia duduk dalam parlimen Quraisy, wajahnya yang paling bercahaya. Kita duduk kat Masjid Al-Falah, tuan-tuan, bercahaya tak muka kita? Tak. Tak bercahaya. Tapi Abu Lahab ni duduk dalam parlimen Quraisy, muka dia bercahaya. Sebab itu dia dikenali sebagai Abu Lahab. Okey. Dan dalam hadis yang lain pula, bila Nabi dakwah daripada satu pasar ke satu pasar di Mekah, Abu Lahab ni akan duduk di belakang Nabi, dan dia kata apa? Kamu jangan ikut kata pemuda ni. Pemuda ni dah murtad daripada agama nenek moyang dia. Perawi yang meriwayatkan hadis ni tuan-tuan, masa tu dia kecil lagi. Dia kata apa? Dia tanya pada ayah dia, "Wahai ayah, siapa lelaki yang tampan di belakang Muhammad itu?" Kata ayah dia, "Itulah pak cik Muhammad yang bernama Abu Lahab." Ini hadis yang menunjukkan Abu Lahab memiliki rupa paras yang sangat tampan, dan disebabkan itu dia digelar Abu Lahab, sedangkan nama sebenarnya adalah Abdul Uzza. Baik. Kedua, dia datang daripada golongan Bani Hashim, satu keturunan dengan Nabi SAW. Bani Hashim adalah, kita sebut, kabilah bangsawan Mekah, keturunan baik-baik tuan-tuan. Ketiga, dia ahli politik termasyhur dekat kota Mekah. Okey, terkenal, masyhur dia, popular dia dekat Mekah. Keempat, dia ni kaya raya. Dan yang kelima, dia kahwin dengan wanita paling tercantik dekat kota Mekah. Ini pakej yang sangat sempurna bagi seorang lelaki, yang Allah Ta'ala berikan kelebihan ini kepada Abu Lahab. Baik. Saya masih sikit je tuan-tuan. Jadi itu yang Allah Ta'ala berikan kepada Abu Lahab. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan, wa mra'atuhu hammalatal hatab, datang pula isterinya yang membawa kayu kayan ini untuk membakar Abu Lahab. Yang mana isterinya bernama Urwah bin Hab. Dia adalah adik kepada Abi Sufyan bin Hab, yang mana dia datang daripada keturunan yang baik-baik, iaitu keturunan sekali dengan Abu Sufyan, pembesar Quraisy. Dan dia ni memiliki rupa paras yang sangat menawan. Dia dikenali sebagai Ummu Jamil. Namanya Urwah bin Hab, dikenali sebagai Ummu Jamil. Kenapa diberi geraran Ummu Jamil? Sebab dia memiliki rupa paras yang sangat cantik. Ummu Jamil ni kalau bahasa kita tuan-tuan, macam ratu cantik lah. Okey, kaya, cantik, menawan, kahwin pula dengan lelaki yang sempurna pakejnya. Maka dua-dua ni pasangan yang terbaik yang ada dekat kota Mekah Al-Mukarramah. Ini dua-dua pasangan yang terbaik. Tapi disebabkan dua-dua ni menolak agama Allah, Allah Ta'ala menolak mereka masuk ke dalam neraka Allah Ta'ala. Sebab itu ini pengajaran yang paling besar Allah Ta'ala sebutkan kepada kita. Kalau kamu melihat kehidupan kamu, suami jahat, isteri jahat, tengoklah seperti mana akibat Ummu Jamil dan juga Abu Lahab. Dua-dua Allah Ta'ala masukkan dalam neraka. Walaupun dia memiliki kekayaan, datang daripada keturunan yang baik-baik, hidupnya kaya raya dan sebagainya, dia tetap masuk ke dalam neraka Allah kalau tak melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Sebab itu dalam Quran tuan-tuan, ada banyak tempat dan banyak cerita tentang rumah tangga. Antaranya tuan-tuan, kalau kita ni suami baik, isteri tak baik. Orang ni suami ni memang ahli ibadah, orang masjid, orang surau, isteri tak nak dengar cakap suami. Tuan-tuan jangan berkecil hati. Dalam Quran Allah Ta'ala rekodkan cerita daripada kisah Nabi Nuh dan juga Nabi Lut alaihissalam. Okey, yang mana ayahnya Nabi ni, ayahnya Nabi, orang soleh, isterinya tak beriman dengan dia, anak-anak pun tak beriman dengan dia. Kalau kita pula isteri yang solehah, suami kita tak soleh, isteri pergi majlis ilmu, suami tak pergi majlis ilmu, suami tak solat, suami tak puasa, ibu-ibu jangan kecil hati. Dalam Quran Allah Ta'ala dah bagi contoh dah. Siapa? Iaitu kisah Asia dengan suaminya Firaun. Ibu-ibu suaminya belum Firaun lagi. Suami kita baru suami lah. Yang Asia ni suaminya Firaun, tapi Allah Ta'ala jamin juga syurga untuk dia.
Okey, sabar dan contohi macam Asia. Ada juga suami isteri yang dua-dua baik, seperti mana Khadijah dengan Nabi SAW. Ada juga tuan-tuan, dua-dua baik, dua-dua bercerai. Suami soleh, isteri soleha, tapi dua-dua bercerai pun ada juga Allah Ta'ala rekodkan, dan Nabi rekodkan dalam hidup Nabi, dan ini menjadi teladan dalam kehidupan kita. Siapa tuan-tuan? Berlaku kepada anak angkat Nabi Zaid bin Harisah dengan isterinya bernama Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh ni boleh kata dia adalah menantu pilihan Nabi. Okey, dia menantu pilihan Nabi tuan-tuan. Zaid bin Harisah adalah anak angkat Nabi. Dulu Nabi pernah binkan dia Zaid bin Muhammad. Allah Ta'ala turunkan wahyu, haramkan anak angkat dibinkan dengan ayah angkat. Nabi tukar Zaid bin Harisah. Jadi Zaid nak berkahwin tuan-tuan, Zaid ni orang soleh. Dia nak berkahwin, Nabi pilih menantu dia, Zainab binti Jahsh. Dan Nabi kahwinkan Zainab ni dengan Zaid. Dua-dua ni laki soleh, isteri soleha. Tapi bila mereka berkahwin tuan-tuan, tak serasi, bercerai. Tuan-tuan nak salahkan siapa? Zaid ke Zainab? Siapa salah? Selalu kita, masyarakat kita, kalau bercerai, ni mesti suami yang jahat ni. Selalulah. Oh tak, ni isteri yang jahat. Tuan-tuan, belum tentu lagi. Ada kala dua-dua memang baik, tapi bercerai kerana mungkin tak serasi. Dan Zainab ni menantu pilihan Nabi. Zaid anak angkat Nabi. Dua-dua ni orang baik, dekat dengan Nabi, pun bercerai. Ini panduan untuk kita ni tuan-tuan. Okey, jadi Nabi tunjukkan, ni menantu pilihan Nabi, bercerai, dua-dua baik. Kalau ini berlaku dalam hidup kita, tuan-tuan, ambillah ni sebagai teladan. Sebab itu saya kata, bila kita belajar sirah Nabi, bukan sekadar nak tahu sahaja cerita tentang Nabi, tapi kita nak cerminan hidup kita ni daripada kehidupan Nabi SAW. Apa yang berlaku dalam detik hidup Nabi, semuanya menjadi panduan dan teladan kepada kita semua. Kalau saya nak detailkan tuan-tuan, cerita tentang Zainab ni sangat menarik. Tapi tak apalah, ada kesempatan yang lain, insya-Allah kita akan sentuh. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kejahatan Abu Lahab dan makcik Nabi ni yang bernama Ummu Jamil tuan-tuan, sangat-sangat jahat. Antara yang dia lakukan tuan-tuan, sebelum kita berhenti, iaitu Nabi SAW bila mana kematian anak lelaki Nabi ni, yang Nabi ada beberapa orang anak lelaki, kematian seorang demi seorang, maka pakcik Nabi ni yang bernama Abu Lahab, dia sendiri yang war-warkan, dan dia sendiri yang memberi gelaran kepada Nabi. Mereka mengatakan Muhammad adalah Al-Abtar, iaitu orang yang terputus zuriat. Dan ucapan Al-Abtar ni, panggilan Al-Abtar kepada Nabi adalah ucapan yang menghina Nabi SAW, menyebabkan Nabi menjadi duka cita. Sehinggalah Allah Ta'ala turunkan surah yang paling terpendek dalam Quran, dan surah itu menjadi penghibur kepada hati Nabi SAW. Namanya surah Al-Kawthar. 3 ayat je, tapi 3 ayat tu menghilangkan segala kesusahan hati Nabi SAW. Mereka manggil Nabi Al-Abtar. Sedangkan tuan-tuan, pada zaman Quraisy, kalau ada satu kabilah berperang dengan satu kabilah, salah satu kabilah ada kematian, automatik peperangan akan tamat. Sebab memberi laluan kepada kabilah yang ada kematian itu untuk meratap dan meraung kematian keluarga dia. Tapi peliknya pakcik Nabi ni, kerana dendam dan benci pada Nabi SAW, dia ni bukan sekadar meratap, bukan tak nak meratap tuan-tuan, bahkan dia mencemooh dan menghina Nabi. Buat pula satu majlis untuk meraihkan kematian cucu saudara dia sendiri. Ini kejahatan yang dilakukan oleh Abu Lahab. Ini Abu Lahab punya perangai. Tak cukup dengan tu tuan-tuan, dia benci sangat dengan Nabi SAW. Dia perintahkan 2 anak lelaki dia ceraikan 2 anak perempuan Nabi SAW. Mana ayah yang tak sedih kalau anak perempuan dia bercerai? Nabi bukan seorang yang bercerai, 2 orang bercerai. Bukan kerana anak dia tak taat pada suami, tidak, tapi kerana dendam ayah dia yang berdendam dengan Nabi SAW. Dia perintah 2 anak lelaki dia menceraikan 2 anak gadis Nabi SAW. Ini yang dilakukan oleh Abu Lahab. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Abu Lahab sangat tak bermunasabah dengan Nabi SAW. Tapi Nabi tetap tabah dan redha dengan ketentuan yang Allah Ta'ala timpakan ke atas baginda Nabi SAW. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, yang akhir sekali,
Bila mana ujian-ujian awal pada zaman dakwah terang-terangan Nabi ni, Nabi dapat hadapi dengan baik, Allah Ta'ala turunkan lagi satu wahyu kepada Nabi. Kata Allah Ta'ala, fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin. Kata Allah Ta'ala, oleh itu Muhammad, hari ini kamu sampaikan lagi secara terus terang dakwah kamu yang diperintahkan kepada kamu, seperti mana yang diajarkan oleh Tuhan kamu, dan jangan kamu hiraukan segala bantahan dan tentangan daripada kaum musyrikin. Buat turunnya wahyu ni tuan-tuan, Nabi SAW menjadi lebih agresif untuk menyampaikan dakwah. Semua berhala-berhala yang ada dekat Mekah tu, semuanya Nabi sebut ini adalah syirik, ini syirik, ini syirik, sehingga dia menimbulkan kebencian orang kepada Nabi SAW. Ini membuatkan orang Mekah betul-betul jadi meluap-luap kebencian pada Nabi SAW. Sebab Nabi dah tak tahan-tahan dah, Nabi sebut terus, ya ini adalah perkara yang mungkar, ini perkara yang syirik, ini tak diajarkan oleh nenek moyang kita. Nabi sebut secara terbuka, dan itulah yang menimbulkan kemarahan kepada orang kafir Quraisy pada waktu itu. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, insya-Allah lepas ni kita akan sambung lagi bab yang berikutnya. Masih lagi tahap yang kedua, tahap dakwah secara terbuka. Selepas ini datang pula rombongan Quraisy berjumpa dengan pak cik Nabi, nak tawarkan kepada Abu Talib Muhammad diberikan kepada orang kafir musyrikin Quraisy dan digantikan dengan pemuda yang lain menduduki tempat Nabi SAW. Tujuan dia adalah untuk bunuh Nabi. Dia tak boleh bunuh terus tuan-tuan, sebab perjanjian yang dilakukan oleh Qusay bin Kilab, moyang Nabi, mana-mana kabilah yang bunuh orang lain, maka dia ada kisos. Sebelum adanya syariat kisos kita, orang kafir Quraisy dah ada hukuman kisos. Kalau dia bunuh ni, satu kabilah tu akan ada seorang yang kena hukuman balas, hukuman bunuh balas. Jadi mereka tak buat macam tu. Mereka buat apa? Kumpulkan orang musyrikin Quraisy, buat satu kata sepakat, dia ambil seorang pemuda yang paling terbaik, dia tukar dengan niat nak tukar dengan Nabi SAW. Pemuda ni duduk di tempat Nabi, Nabi diserahkan kepada orang kafir Quraisy. Dia nak bunuh Nabi SAW. Kita akan tengok keputusan Abu Talib macam mana dan apa ucapan Abu Talib kepada orang kafir Quraisy daripada rombongan Quraisy yang bertemu dengan pakcik Nabi SAW. Jadi ala kuliah tuan-tuan, saya berhenti dekat sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kefahaman, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.